Specific heat capacity. Okey, specific heat capacity. Ramai lagi yang tak betul-betul faham apa itu specific heat capacity. Okey, dia capacity untuk setiap benda untuk dia kenyang. Okey, capacity untuk setiap benda dia kenyang 1 degree Celsius. Dia kenyang. So kalau macam kita kat sini ada Daniel Haris. Daniel Haris makan sepinggan mungkin kenyang. Nurul mungkin setengah pinggan. Abdul Haziq mungkin 2 pinggan. Takif mungkin 8 pinggan. Contoh-contoh saja. Jadi setiap orang memerlukan nilai yang berbeza untuk dia kenyang. Betul tak? Takkanlah satu keluarga semua makan sepinggan kenyang. Tak. Kalau tengok situ kita tahu dah berbeza-beza. Kalau makan kari pak lagilah boleh beza sebab makan kari pak tu kecil-kecil. Ada yang makan 3 kari pak kenyang dah. Ada yang makan 8 kari pak kenyang dah. Ada yang makan 20 kari pak baru kenyang. Okey, berbeza-beza. Jadi dalam specific heat capacity, dia dah tunjuk kepada kamu bahawa setiap material, yang ni besi, kalau kamu pasang lah, cikgu tak tahu kamu pasang ke tak. Kalau kita dedahkan 2 besi ni kat taman, biasa kat taman ada 2, satu rusi kayu, satu rusi besi. Dua-dua panas. Terdedah pada kepanasan yang sama, pada tempoh yang sama. Duduk sebelah-sebelah, so tak adalah seorang terlindung apa, dua-dua semua terdedah dekat betul-betul panas. Okey, lepas 2 jam dia orang terdedah, tengah hari tu, kamu pun pilih lalu kat situ kamu nak duduk. Biasanya kamu tengok antara 2 kerusi ni, kerusi mana yang panas? Sepanjang ingatan dan pengalaman kamu berjalan di muka bumi ni, okey, agak-agak kerusi mana yang lagi panas? Yang besi ke yang kayu? Yang besi ke yang kayu? Itu je sebenarnya. Takif Anas cakap besi akan lagi panas. So kamu pun duduk, panas lah. Kita pergi duduk dekat kayu. Yang lain? Kau Takif saja yang pernah mengalami tu? Yang lain? Besi ya. Dia besi. Besi akan lagi panas. Okey. Bila besi ni panas, maksudnya temperature dia lebih tinggi. Betul tak? Temperature dia lebih tinggi. Temperature dia lebih tinggi. Temperature ni rendah. Kenapa ini berlaku? Kenapa ini berlaku? Cikgu tanya, kenapa ini berlaku? Matahari kata, kenapa seorang panas, seorang tak panas ni? Aku bagi kat korang sama. Aku bagi dua-dua 1000 joule. Contoh. Aku bagi kat korang dua-dua 1000 joule. Besi dapat 1000 joule. Rusi dapat 1000 joule. Dia macam parent kamu lah. Bagi RM10, kau pergilah beli makanan sampai kenyang. Ada orang tak cukup, ada orang cukup. Dia jadi macam tu. Okey? Muatan haba berbeza kan cikgu? Yes. Sebab muatan haba tentu berbeza. Tu kenyang dia lain-lain. Nilai dia nak kenyang tu lain-lain. Nak kenyang ni sebenarnya definisi dia adalah naik 1 degree Celsius. Okey? 1 degree Celsius. Amount of energy required to change 1 kilogram substance by 1 degree Celsius. Maksudnya, besi dia nak naik 1 degree ni, mungkin dia perlu 500. Alah matahari, kau bagi aku 500 joule, aku dah naik dah 1 degree. Dan kau bagi aku 1000, aku dapatlah naik lebih tinggi 2 degree. Dia naiklah 2 degree Celsius. Sebab dia kenyang dia sikit je. Muatan haba tentu dia sikit je. Dia kata, aku 500 aku kenyang dah. Kau bagi 1000, aku naiklah 2 degree Celsius. Kenyang tu 1 degree Celsius lah. Kalau lebih, dia bagi dia naik 2 degree Celsius. Tapi untuk kayu ni, kayu kata tak. Aku ni kena 4000 baru kenyang. 4000. 4000 ni banyak sangat. Kita buat 1000. Kita buat 2000 lah. 2000. Aku ni kau bagi 2000 joule baru aku boleh naik 1 degree Celsius. Engkau bagi aku tadi 1000 joule je. Engkau bagi aku 1000 joule je. Baru kenyang separuh. Baru kenyang separuh. Baru naik 0.5 degree Celsius je. Itu contoh dia. Nampak tak? Dia naik 0.5 degree Celsius. Dia ni dah naik 2 degree Celsius. Padahal sama. Dua-dua dapat 1000 joule. Okey? Ini sebab
tahap kekenyangan setiap material sama. Okay? Siapa tanya cikgu kenapa? Cikgu kenapa orang ni kenyang lebih? Kenapa orang ni kenyang tak lebih? Okay, cikgu boleh cerita. Tapi dia tak masuk silibus kamu. Okay? Okay? Dia nak cerita bahawa sebab susunan molekul dia dalam tu. Dia sebab susunan molekul. Kalau badan kita, yelah memang patutnya kamu kena tahulah reason dia. Kamu tengok CA ni kan, apa Abdul Aziz makan banyak baru kenyang, kenapa yang Nurul ni makan sikit dah kenyang? Tengoklah badan dia macam mana. Contoh macam tu lah. Contoh dia macam tu. Dia mesti ada faktor dia kalau kita kaji kan, sebab dia pun makan banyak. So, dalam kes ni, sama juga. Badan saya kurus cikgu. Contoh. Ni Abdul Aziz planet marah kot. Contoh. Contoh Abdul Aziz lain tu. Kat negara lain ni. Zimbabwe. Okay. Alright. Jadi maksud dia macam tu. Jadi bila dia cakap air ni. Contoh air ni kalau kita dapati. Dia cakap 4,200 joule kilogram negatif 1 degree Celsius. Ini dia punya nilai kekenyangan dia. Specific heat capacity. Maksud dia apa? Maksudnya water ni badannya 1 kilo, dia perlu 4,200 joule baru dia boleh naik 1 degree Celsius. Dia dah beritahu dah 4,200 joule. 4,200 joule. Kalau kamu tengok 4,200 joule, maksudnya dia punya heat capacity dia besar. Okay? Boleh faham ? Itu contoh dia. Amount of heat sama dengan Q sama dengan MC theta. MC theta. Kalau melibatkan electricity, Q kamu tu, kamu dapat pada tenaga elektrik. Kepanasan dapat pada tenaga elektrik pakai PT. Power darab dengan time. Okay? Time mesti dalam second. Kalau C ni yang 4,200 ni C ni. 4,200 ni nilai untuk huruf C tu. Specific heat capacity ni sumber dia huruf C kecil. C kecil. Dia bukan Q . Q bukan, jangan salah faham. Q yang matahari bagi tadi. Kalau tengok air antara yang tertinggi antara yang tinggi dia punya specific heat capacity 4,200. Air laut pun 3,900. Etanol pun tak ada. Tak ramai orang boleh beat air. Sebenarnya kita mempunyai air ni yang lambat panas. Bila dia simbol theta ni maksudnya dia perubahan. Theta ni perbezaan saja. Dia panggil change. Maksudnya kalau 27 ke 29, perubahan dia hanyalah perubahan theta. Sebab theta ni merujuk kepada suhu. Perubahan theta saja adalah 2 degree Celsius. Dia boleh 27 turun ke 25. Tapi dia letak theta dia tetap 2 juga. So perubahan ni dia tak kira negatif. Engkau ubah naik 2 pun 2, kalau engkau turun pun 2 juga. Dia bukan macam nombor berarah tu. Kalau turun dia letak negatif 2, tak. Kalau theta dia tak perlu negatif tu. Dia minta perubahan sahaja. Okay, good question tu Abdul Aziz. Semua dapat belajar theta tu. Cuma dalam ni tak ada, cikgu tak tulis. Okay, ni kalau eksperimen setup. Ni kalau eksperimen setup. Okay, contoh eksperimen setup ni. Dia nak tahu muatan haba tentu. Okay. Dia ambil jisim awal. Okay, jisim ni contoh lah. Contohnya, sebab kadang-kadang dalam eksperimen subjektif dia suka keluar. Takut kamu tak dapat kuasai pula. Alang-alang kita dah buat revision, kita pergi deep sikit lah. Okay, kita pergi deep sikit. Okay, dia contoh lah. Dia ambil air tu 500 gram. Dia ambil 500 gram, lepas tu dia catat suhu awal. Okay, sebelum kita tekan, sebelum switch on, kita ambil dulu suhu. Let's say suhu dia adalah 24 degree Celsius. Let's say 24 degree Celsius. Lepas tu kamu panaskan. Kamu on. Let's say kita nak buat apa? Kita panaskan selama let's say 5 minit. Let's say 5 minit. Okay, kita tahulah power supply ni berapa. Power supply ni cikgu hentam saja. Cikgu hentam saja mungkin jadi tak logik.
Jadi kita cakap biasanya dalam 500. Let's say 500 watt. Okay, 500 watt. So mesin tu punya setting. 500 watt power dia akan supply. Lepas tu lepas 5 minit kita tengok pula bacaan. Bacaan dia naik, contoh bacaan dia naik sampai 70 degree Celsius. Okay, jadi dia tanya apakah muatan haba tentu air tu. So gunalah formula ni. Jadi PT, power dia 500. Power dia 500. Darab dengan T. T masa dia 5 minit. 5 minit kena tukar kepada saat. Ha? So darab 60. Bahagi dengan jisim. Jisim dia kena tukar pada kilogram 0.5. Suhu akhir. Tolak suhu awal. Ni bukan final dengan final. Ni awal. Initial. Suhu akhir dia apa? 70. Tolak dengan 24. Tolak dengan 24. So kira tekan kalkulator dapat berapa. Ni cikgu agak-agak ni. So 500 darab dengan 5 darab 60. 150,000 bahagi dengan 0.5 darab dengan 70 tolak 24 tutup kurungan. Jadi 6,521. 6,521. Betul tak? Dapat tak? Sama tak? 6,521. Point 74. So inilah muatan haba tentu dia. Inilah muatan haba tentu dia. Specific heat capacity. Specific heat capacity dia. Okay, ini kaedah kalau nak kira. Boleh semua? Boleh? Boleh ya? Eksperimen ni dia akan tanya. Dia akan tanya kadang-kadang kenapa letak tisu ni? Buat apa letak tisu ni? Cikgu saya nak tanya, yang Q tadi mesti joule juga ke? Ke kalau diberi kilojoule pakai je kilojoule tak payah tukar ke joule? Lupa nak tanya tadi. Okey. Kena tukar kilojoule kena pakai joule. Maksudnya kena tulis lah. Contoh dia cakap 20 kilojoule tu kamu dalam kalkulator tu Abdul Aziz kena tulis 20 darab 10 kuasa 3. Kena tukar jadi joule je. Dalam kalkulator kena pakai 10 kuasa 3. Sebab unit dia memang joule saja. Dapat Okay, good question tu. Memang kadang dia tunjuk kilojoule Alright, itu cerita dia. Soalan last penutup kita. Kenapa dia pakai tisu? Balut dengan tisu tu pasal apa? Kenapa dia beritahu cikgu? Kenapa dia pakai tisu? Bagi penutup kita ni. Haba tak terbebas, tak nak haba keluar. Betul. Kita tak nak haba keluar. Kalau haba keluar lagi banyak error dia. Okey. Ni banyak error lah ni. Sampai 6,521. Patutnya air 4,200. Okey. Patutnya haba 4,200 tadi je. So ni bacaan semua. Actual value. Bacaan sebenar. Tapi eksperimen biasalah. Kita balut ke mana pun tak boleh halang. Haba ke kawasan surrounding tak boleh halang. So biasanya kamu akan dapat bacaan dia tinggi sikit. Boleh? Betul lah tisu tu untuk mengelak haba terbebas. Kita boleh minimize. Kita tak boleh halang 100% tapi kita boleh kurangkan ralat tu. Okay? Itu yang terbaik. Alright, habis specific heat capacity. Cikgu saya tu habis. Application dia kamu kena ingat. Bila masuk application, dia cerita soalan-soalan application. Kamu kena ingat hubungan di antara C dengan theta. C dengan theta. Contoh Q sama dengan MC theta. So kita susun C sama dengan Q over M theta. So hubungan theta dengan C ni berkadar songsang tau. Kalau C kamu kecil, macam besi tadi, C kecil, dia punya temperature akan naik besar. So cepat ataupun besar. Cepat ataupun besar. C kalau rendah, theta akan besar. Tapi kalau C tu rendah,
C tu tinggi, theta tu akan rendah. C ni muatan haba tentu. Daniel Haris, muatan haba tentu tu. Muatan haba tentu yang cikgu cakap berapa makan dia kenyang. C, theta perubahan suhu dia akan rendah. Okey, yang ni hubungan yang kamu selalu diuji. Okey, contoh dia tanya, kenapa periuk ni pemegang dia tak panas, tapi besi yang tengah masuk tu panas. Besi tu dia buat daripada C yang rendah supaya dia cepat panas. Tapi pemegang ni dia buat daripada bahan yang high C supaya dia tak cepat panas. Pemegang tu tak cepat panas. So kita kena cari bahan yang spesifik, muatan haba tentu dia tu besar. So kena ambil ni. Biasanya soalan dia akan berkisar dengan hubungan dua ni. Application kamu nak fikir, banyak fikir benda ni. Kalau C kecil cepat panas macam besi tadi yang kena kat matahari. C kecil cepat dia panas. Ataupun air. Air lambat panas sebab air dia punya C yang besar. Okey, alhamdulillah cikgu rasa takat tu dulu sebagai ni contoh dia. Handle ni dengan ni. Termometer pun sama. Sea breeze tak tempat bincang. Okey. Radiator kalau kamu siapa gamer kat sini, PC kamu kadang pakai air nak bagi sejuk. Dia ada cikgu pernah tengok. Dia sampai pakai dia panggil apa tu? Ventilation system dia. Pakai air terus. Memang sejuk lah. Sebab air ni muatan haba tentu dia banyak ke cikgu? Betul. Antara yang terbesar. So bila dia besar, dia absorb haba banyak tapi suhu dia naik sikit. Jadi best lah. Dia boleh absorb haba banyak tapi suhu dia naik sikit. So best lah. Maksudnya dia boleh absorb banyak haba. Itu kelebihan air ni biasanya sebagai ejen penyejuk yang baik. Okey, air ni ejen penyejuk yang baik biasanya. Kereta pun dia pakai air sebagai dia punya coolant radiator. Coolant enjin dia. Pakai air, sistem air. Nuclear reactor pun pakai air juga. Air ni dia boleh absorb haba banyak. Tapi suhu dia tak naik banyak. Itu kelebihan dia. Land and sea breeze. Okey, land dengan sea breeze. Okey, yang ni cikgu nak cerita sikit. Land ni, okey. Laut, air mempunyai high sea. Sea yang tinggi, high. Sea yang tinggi. Tanah mempunyai sea, low sea. Sea yang low. Specific capacity, muatan haba tinggi, muatan haba tentu yang rendah. Jadi bila matahari shine dia dengan fair, sama rata shine dia, okey, siapa yang akan panas dulu? Okey, cuba jawab kat chat, siapa yang akan panas dulu? Okey, terbaik. Atira dah jawab, Denin, Darwish, Syakirin. Tak tahu Takif. Okey. So ingat ayat ni Takif Low sea cepat panas. Siapa yang tak dapat tangkap kena ingat low sea muatan haba yang rendah akan cepat panas dan cepat sejuk. Tolong ingat yang tu dan dia akan jadi sebaliknya. Okey, ingat tu low sea dia cepat panas, dia cepat sejuk. Macam orang nak kenyang satu pinggan, setengah pinggan. So dia cepat kenyang, cepat sejuk. Dia cepat kenyang kan. Berbeza dengan orang yang makan 10 pinggan baru 10 pinggan baru kenyang. So dia lambat sikit. Nak kenyang. Dia konsep umpama macam tu pun boleh Contoh for example. Okey, jadi kamu dah dapat bila low sea dia akan cepat panas. Okey, bila cepat panas air dia tak panas lagi. Dua-dua dapat tenaga yang sama, dua-dua matahari supply fair. Aku bagi banyak ni haba, land pun aku bagi banyak ni haba, sama. Dia tak pilih kasih. Tapi disebabkan sea dia tinggi, dia lambat panas. Okey, bila lambat panas, okey, bila dia panas dulu, okey, konklusi dia adalah dekat land akan panas. Bila dekat land akan panas,
air, udara dekat sini, udara ataupun air dekat sini, bukan air ya, air. Udara dekat sini pun akan turut panas. Okey, ni first step. Ni second step. Udara dan air pun panas. Okey, dekat kawasan ni panas. So memang waktu siang, kalau kamu duduk kat tanah, memang tanah akan cepat panas. Sebab tu kalau kamu main kat tanah memang panas. Kalau kamu pergi pantai, memang pasir pantai akan panas. Tapi masuk dalam air tak berapa panas. Sebab dia lambat panas dalam air. Jadi apa yang berlaku adalah nombor 3. Perjalanannya panjang ni. Perjalanannya panjang. Nombor 3. Bila kawasan ni panas, kawasan darat dia panas, udara dia pun panas menyebabkan dia punya tekanan. Pressure. Pressure jadi low. Pressure akan drop. Siapa yang nak tulis boleh tulis sekuen ni. Sebab dia memang pemahaman dia bersekuen. Bersekuen. So secara sekuen. Jadi C rendah cepat panas, udara akan panas juga, udara atas tanah pun panas. Jadi pressure of air. Pressure of air. Udara punya pressure, bukan land punya pressure akan rendah. Bila rendah menyebabkan angin flowing masuk. Dia macam air lah. Air ni tempat tinggi akan flowing tempat rendah, betul tak? Kan air terjun, air terjun tempat rendah dengan tempat tinggi. Air kan flowing ke tempat yang rendah, betul tak? So sama agak sini pressure high. Sebab dia sejuk. Sebab apa dia sejuk? Compare tu sini. Sebab tu udara sejuk. Jadi bila pressure high, udara akan flowing masuk. Itu yang kena waktu siang, petang-petang tu kan. Tengah-tengah hari kamu akan dapat udara daripada laut. Udara daripada laut sejuk. Itu yang dia kata best tu, kena angin boleh lena kan. Lepak dekat udara dekat pantai memang best waktu siang. Okey? Memang kamu kena angin. So memang angin daripada laut datang kena. Di situ panggil bayu. Bayu datang daripada mana? Sea. So bayu laut. Dia datang daripada sea, dia panggil bayu laut. Boleh dapat konsep dia. So nombor 4 sini. Nak salin boleh salin dulu sequence dia. Cuba salin sequence dia supaya kamu dapat dia punya pemahaman dia. Jadi dia macam air. Air daripada tempat tinggi, high altitude akan go to the low altitude. Sama juga dengan udara. Udara daripada tekanan yang tinggi akan flowing ke tempat yang rendah. Dia akan automatik. Itu hukum alam. Hukum alam yang Tuhan dah tetapkan, dia akan flowing. Okey. Dia flow. Okey. Sebab tu kalau kamu waktu siang kamu mandi air laut, best. So memang lepak tepi pantai ni yang best dia adalah waktu siang. Udara pun kena kamu dan air pun sejuk. Okey. Boleh ya? Air pun sejuk. Kalau petang-petang dia dah mula suam lah. Dia taklah langsung. Dia bukanlah langsung tak panas. Dia lambat panas. So kalau mandi petang tu dia dah Irfan teringat dah pantai Okey. Betul tak? Teringat dah pantai. Kena berkurung lama ni. Alright, sabar semua. Kena sabar. Cerita pantai pula minum coconut shake apa sekali kan. Alright. Okey. Cikgu sambung pula. Sesudah siang adalah malam, betul tak? Sesudah siang adalah malam. Sesudah siang adalah malam. Cikgu padam. Sesudah siang adalah malam, apa yang berlaku adalah sebaliknya. Apa yang berlaku adalah sebaliknya. Okey, tadi panas, waktu siang panas. Bila panas, dia masuk waktu malam. Okey, tak ada matahari, dia naik bulan pula. Alright, dia naik bulan waktu malam. Okey, bila dia naik bulan waktu malam, siapa yang cepat sejuk? Siapa yang cepat sejuk? Soalan cikgu. Tadi siapa cepat panas, ni siapa cepat sejuk? Siapa yang cepat sejuk? Cuba cerita kat cikgu. Land jugalah sebab sea rendah, dia cepat panas, cepat sejuk. Ingat ayat cikgu tu, ayat keramat tu. So dia cepat sejuk. Jadi dia akan sejuk cepat.
dia akan cooling fast. Bila dia cepat sejuk, air dia masih lagi panas. Air masih lagi panas. Sebab dia lambat sikit panas. Lambat sejuk, lambat panas. Cepat sejuk, cepat panas. So, ingat ayat tu. Bila sejuk, udara pun akan sejuk. Yang ni dia samalah konsep dia. Cuma dia terbalik. Jadi, angin akan flowing. So, bila air masih panas, udara pun masih panas lah. Udara dekat laut biasanya masih panas. Jadi, hukum alam cakap apa? Dia akan flowing angin daripada tempat sejuk ke tempat panas. Jadi, waktu malam tak best lepak. Sebab apa? Udara tak kena muka kamu. Kalau kamu menghadap pantai, udara akan datang belakang kamu. Takkan kamu nak pusing lah. Hadap land pula kan. Macam tak best pula. Okey. Dan kalau kamu mandi, siapa pernah mandi waktu malam laut? Dalam pukul 8 malam kan? 9 malam. Try mas. Pernah mandi tak? Laut. Okey. Cara tahu mesti ramai tak pernah mandi. Kekot lah ada dalam ni yang pernah mandi waktu malam laut. Tak pernah? Korang ni tak pernah. Alright. Bila kamu mandi dalam pukul 8, pukul 9, bila kamu masuk dalam laut sebenarnya air tu masih lagi suam. Air masih lagi suam. Dia taklah panas sampai tak boleh mandi, dia akan suam. Air akan suam. Pergilah try nanti next time pergi vacation, try nak mandi. Tapi masa cuaca siang tu memang panas lah. Bukan hujan macam ni. Macam ni seram jaga family. Okay. Carilah tempat cerah. Okey. Irfan benar. Suam. Air dia suam. Pukul 8, pukul 9 PM. Suam. Boleh mandi. Suam. Memang best. So, suam mandi. Sebab apa? Siang tadi panas. Alright, kamu boleh dapat. Okey, itu konsep dia. Tu laut dengan bayu laut dengan bayu darat. Kadang-kadang ada soalan, dia panggil soalan explanation, 4 marks. Biasanya paper tu dia akan keluar. Explain how sea breeze happen. Contoh dia boleh tanya. So kamu kena cakap yang cikgu cerita panjang lebar ni, itulah kamu kena buat. Ataupun enjin kereta. Enjin kereta, dia sejukkan guna apa? Enjin kereta sejukkan hanya guna air. Hanya guna water. Kalau kamu ingat ayah kamu, dia akan top up air. Dia ada dua. Satu air untuk wiper, satu air untuk yang belah depan tu, dia hanya untuk enjin. Untuk sejuk. Dia panggil coolant. Okey, coolant Coolant punya liquid. Coolant liquid. Okey, coolant ni, coolant sebab apa guna water? Why water? Kenapa water digunakan sebagai penyejuk enjin kereta? Kamu duduk balik kampung berjam-jam. Balik kampung. Tak ingat pula balik kampung. Lama tak berjalan ni. Alright. Okey. Jadi, kenapa water digunakan? Sini siapa boleh jawab kat cikgu? Kenapa water dipilih? Tadi bukan main kalau termometer guna mercury liquid. Mana nak cari mercury liquid? Yang ni enjin guna water je. Senang dapat je water ni. Tak ada special-special. Sebab apa guna water? Sebab C. Sebelum lambat panas sebab C. C dia high. C dia tinggi. High C. High specific heat capacity. Bila high specific heat capacity, dia boleh absorb 4200 baru naik. Dia boleh absorb 4200 darjah Celsius di Joule, tapi dia hanya naik suhu badan dia 1 darjah Celsius ya. Kalau kita bagi contoh air lain, air yang ada 500. Kalau C kamu 500, 4200 kamu dah naik hampir 8 degree Celsius dah naik. Absorb 4200 dah naik 8 degree Celsius. Tak best. Kita tak nak air itu panas. Okey? Jadi sebab dia high value of C.